وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini kita dapat sama-sama berkumpul untuk kita sambung pengongsian dan pengajian kita daripada subjek fiqhu al-muamalah, di mana kita pada sesi kuliah yang lalu telah memasuki daripada Kitabul Buyu', the chapter of sales, di bawah tajuk Al-Buyu' Al-Muharramah, jual beli yang dilarang, ya, prohibited ataupun forbidden sales. Maksudnya apakah jenis-jenis transaksi jual beli yang dilarang dalam agama? Dilarang ni maksudnya yang haram lah, yang kita tidak boleh melakukannya. Dan sekiranya dalam banyak-banyak tajuk, ini antara tajuk yang terpenting dan ia adalah fardu ain, sebahagian besar daripadanya. Mungkin kita terlibat sebahagiannya dan mungkin kita tidak terlibat dalam sebahagian transaksi yang lain, tapi sekurang-kurangnya kita ada idea lah bentuk-bentuk jual beli ataupun sales yang tidak dibenarkan dalam Islam. Secara umumnya ada 22, ya, there are 22 types of prohibited sales in Islam. Ada 22 jual beli sekurang-kurangnya yang dilarang dalam agama. Dan sebenarnya kalau kita rincikan ada lebih daripada itu, ya. Cuma paling banyaklah dinukilkan, dimasukkan dalam buku-buku fiqh, sama ada yang klasik ataupun yang kontemporer, yang semasa, ya. Dan kita dah bincang dua daripadanya yang terawal pada sesi yang lalu. Pertama ialah al-bai' wa syira' 'inda an-nida' as-sani yaum al-jum'ah, jual beli yang dilakukan semasa azan kedua pada hari Jumaat, ya. Saya dah baca dalil-dalilnya, tuan-tuan boleh rujuk dalam surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-9, ya, di mana kata Allah, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-shalah min yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillah wa dharul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, ya. Dan kuliah saya baca la'allakum tattaqun, salah baca dah in kuntum ta'lamun tu, tapi confused, tak sure, baca balik la'allakum tattaqun. Ada jemaah tegur itu, ustaz, in kuntum ta'lamun, betul lah tu, saya confused kan. Biasalah manusia lah, ya. Jadi larangan ini has been spoken by Allah Subhanahu Wa Taala himself in the Quran. Larangan ini disebut oleh Allah Taala sendiri dalam Quran, ya. Kalau Allah Taala sebut, no choice lah, ya, ya. Kalau Nabi sebut pun kita tak boleh langgar. Ini kan pula yang Allah Taala sebut, ya. Ada benda yang Allah Ta'ala tak sebut, Nabi pun tak sebut in specific ataupun in details. Bolehlah kita ijtihad, hak tu kata begitu, hak ni kata begini, ya. Tapi kalau dah clear cut macam ni, la ijtihad fi mawaridin nas. Tak bolehlah kita ijtihad dalam hal yang sudah ada nas yang jelas, ya. Yang jadi khilaf tu pasal tak jelas, tidak, ya. Tapi jelas, ya. Di mana kata Allah, wahai orang yang beriman, bila kamu dipanggil untuk solat pada hari Jumaat, maka adalah kamu bersegera kepada zikrullah. Zikrullah ni sebagai ulama kata khutbah, ya. Dan sebagai kata solat Jumaat tu sendiri, ya. Dan Allah Ta'ala sebut secara clear cut, wa dharul bai', dah adalah kamu meninggalkan al-bai', jual beli, ya. Bai' ni jual pun ya, beli pun ya. Tu bagus bahasa Melayu ni. Kalau perkataan al-bai' dia terus terjemah jual beli,
Ya. Kerana di sisi orang Arab bila sebut al-bi', dia merangkumi jual dan beli, walaupun pada asasnya al-bi' itu mana jual, tapi dia sudah merangkumi jual pun ya, beli pun ya. Ya. Macam kita kata dalam Quran dan hadis Nabi lah, kalau nak diikutkan perintah-perintah tu semua untuk lelaki. Wa aqimus solah wa atuz zakah, dan dirikanlah solat, tunaikanlah zakat. Perintah tu asalnya kepada lelaki. Aqimu tu khitab untuk lelaki. Ya. Dan begitulah dalam hal-hal yang lain. Tapi sudah diketahui bila disebut lelaki, ia merangkumi wanita. Kerana wanita ni sebahagian daripada lelaki, sementara lelaki dominan berbanding wanita. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, sebab itu majoriti para fuqaha tak membezakan antara lelaki dan wanita dalam banyak hal. Adalah sikit sebanyak perbezaan tu, tapi most of the times bila Allah Ta'ala perintah kepada lelaki, ia merangkumi. Ya. Kerana lelaki mendominasi. Jadi tak perlu Allah Ta'ala kata wahai lelaki, wahai wanita, buat begitu, buat begini. Wahai lelaki, wahai wanita, buat begitu, buat begini. Memadai kalau Allah Ta'ala kata wahai lelaki sekian-sekian, cukup lah. Ya. Cuma adalah benda yang khusus untuk lelaki, macam bak tolak kan. Lelaki lah, perempuan mana boleh tolak. Ya. Perempuan boleh tolak ni dalam kes khunuk saja. Khunuk ni tebus talak kan. Boleh lah. Ya. Kita suruh lelaki cerai dengan syarat kita bayar. Tapi dalam kes yang lain, talak sememangnya dikuasai oleh lelaki. Nak cerita dominasi tu ya. Dalam istilah usul dipanggil taglib. Taglib ni ialah suatu perkataan bila A disebut, dia sudah merangkumi perkataan-perkataan yang lain ya. Sebab itu teks ni ataupun nafs dalam banyak hal ia tidak hanya merujuk kepada tekstual ya, zahirnya semata-mata, tapi dalam banyak hal ia juga merujuk kepada kontekstual di sebaliknya ya. Perintah tu lelaki, tapi di sebaliknya ia sudah merangkumi wanita sekali ya. Sama dalam konteks ni Allah Ta'ala sebut al-bi' wa zarul bi', tinggalkan jual. Bila sebut tinggalkan jual, beli pun kena tinggal jugalah, pasal tidak sempurna sesuatu urusan jual melainkan bila dia melibatkan beli sekali. Betul tak? Tak ada sebut al-bi', melainkan dia kena sekali dengan syira'. Sebenarnya bi' ni jual saja, kalau beli orang nak kata syira'. Ya, tapi dalam banyak hal bila sebut jual, dia sudah merangkumi beli lah ya. Dan transaksi-transaksi yang lain. Jadi clear cut lah ya. Ya. Sebab itu bila azan kedua, kita tidak boleh lagi melakukan urusan-urusan muamalah. Dan jika dilakukan, transaksi itu tidak sah. Ya. Jadi duit yang kita dapat hasil daripada jual beli yang dilakukan pada waktu itu, ia tidak dinamakan jual beli. Ya. Tak sah. Of course lah perbuatan tu haram ya. Baik. Jadi tempat kita ni tak ada lah, ada setengah-setengah tempat tu kan. Orang duduk khutbah, dia duduk makan lagi sebelah masjid kan. Tak tahulah. Okey, yang kedua ialah jual beli jual beli di dalam masjid. Itu yang kedua, al-bi' wa syira' fil masjid. Ya. Secara asalnya semua urusan muamalah ni boleh dilakukan pada bila-bila masa di mana sahaja. It's a very open transaction. Bila-bila saja. Cuma adalah waktu yang Allah Ta'ala larang. Bila? Ketika khutbah Jumaat. Ataupun ketika azan kedua sebelum daripada khutbah Jumaat. Waktu lain, buatlah. Ya? Adalah Allah Ta'ala larang waktunya tu. Tapi sikit je lah. Kalau ambil daripada azan kedua sampai habis mayang, agak-agak berapa minit? Ada sejam. Mana tahu khutbah sampai 40 minit. Tak lama lah ya. Azan kedua terus khutbah. Khutbah maybe
15 minutes, 15 minit lah. Ya. Bolehlah sampai 20 minit. Khutbah ni kadang tak tentu tuan, ada panjang, ada pendek. Saya dulu masa jadi tok khatib, kita kena print sendirilah ya. Print kan. Boleh je tengok handphone ni, tapi kadang-kadang tak syok juga print kan. Orang sampai 16 muka surat. Tapi kalau 12 muka surat, 10 muka surat tu normal lah. Tapi kalau dibaca, saya ingat lebih kurang 10 to 15 minutes lah ya. Jadi tak lama. Lepas tu semayang, lebih kurang lagi 10 minit. Lepas semayang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Buka kedai jual, that is okay. Wirid dah habis lagi ustaz. Wirid tak ada kena-mengena ya. Wirid itu masing-masing boleh buat masing-masing. Dia lepas salam tu. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala sebut selepas daripada itu, fa idza qudiyatis salatu, apabila selesailah solat, fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Habislah waktu yang dilarang. Bila selesai solat, fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah, bertebaranlah kamu di atas muka bumi dan carilah kelebihan daripada Allah. Kelebihan di sini salah satunya rezeki lah. Jadi boleh nak niaga, nak jual, nak apa. Kita pun kalau ada urusan, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, pergilah. Okey dah. Ya. Ada orang cakap kalau kita terus bangun lepas solat, itu anak syaitan. Ada? Ya. Wallahu ta'ala alam, arwah atuk saya sendiri. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampunkannya. Tapi masa tu saya kecil-kecil lagi lah. Dia dah meninggal masa saya tingkatan 5. Ya. Tak ada nak betul hak dia sebut salah. Dia Pak Imam surau. Atuk saya Imam surau. Dia marah betul kalau orang lepas salam tu bangun. Ya, lepas je semayang, dia cakap depan saya ada. Tu anak-anak setel tu hak mana lepas semayang bekah bangun selalu tu. Ya. Biasalah dia tak ada ilmu kan. Ya. Pak Imam pun bukan semuanya berilmu. Ada yang tak ada ilmu bapak lagu tu. Ya tak? Ya. Tidak benar sama sekali. Ya. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampunkannya dan kita semua. Baik. Kemudian yang kedua di masjid ya, sama juga saya dah baca, itulah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Sunan Abi Daud daripada Abdullah bin Amr bin Al-As, di mana katanya secara clear cut juga, nahan Nabi 'anil syira' wal bi' fil masjid. Nahan Nabi 'anil bi' wa syira' fil masjid. Sama juga. It's a very clear statement. Nabi melarang jual dan beli dalam masjid. Hak ni Nabi sebut jual, Nabi sebut beli. Walaupun boleh sebut jual saja, dia sudah merangkumi beli. Tapi dalam setengah keadaan ia disebut secara berasingan. Nahan Nabi 'anil bi' wa syira' fil masjid. Ya. Walaupun tidak ada dalil dalam Al-Quran, dan most of the prohibitions, sebahagian besar daripada larangan ini tidak ada dalam Quran. Ia adalah daripada hadis-hadis Nabi SAW. Ya. Kerana kita nak kena ingat 22 larangan yang saya akan baca satu persatu after this, sebahagian kita dah baca kan, 1 dan 2 tu, kesemuanya ada dalilnya. Sama ada dalam Quran, tidak banyak, 1 atau 2 larangan saja, dah lain daripada hadis, tapi ada dalilnya. Kerana dasar kepada larangan ni kebiasaannya melibatkan 4 perkara. Saya tak sebut last kuliah ya. Pertama ialah segala yang dilarang ada dalilnya. Kerana kaedah dalam muamalah telah dinyatakan. Ya. Al-aslu fil muamalah al-ibahah ma lam yakun dalilun ala tahrimiha. Asal-asal dalam muamalah itu adalah harus, melainkan jika ada dalil yang melarangnya. Jadi nak kata haram, dah kata ni yang dilarang kan, yang haram kan, mesti ada dalilnya. For sure. Ya. Tak ada larangan yang tidak ada dalilnya. Ya. Ada hadis-hadisnya dan sebagainya daripada ayat Quran ya. Itu kaedah asal tu. Ya.
Ulama kita buat kaedah dalam usul fiqh ni, ulama kita buat kaedah dalam muamalah ada 24 kaedah yang besar. Ya. Salah satunya hak tu, hak mula-mula sekali. Al-aslu fil muamalah al-hil wal ibahah. Ma lam yakun dalil ala tahrimiha. Asas-asas muamalah harus selagi mana tidak ada dalil yang melarangnya. Jika ada dalil yang melarang, maka dia termasuk dalam perkara yang haram ataupun sebahagiannya dianggap makruh oleh para ulama. Tengoklah perbahasannya macam mana. Dalil mesti ada. Yang kedua, dasarnya ialah selain daripada ada dalil yang melarang, ia melibatkan kezaliman. Ya, mesti ada unsur-unsur atau elemen kezaliman. Kerana itu dia dilarang. Kalau tak ada benda yang tidak baik, mana boleh Allah Ta'ala larang? Ya, sedangkan muamalah ni memberi manfaat yang banyak kepada manusia. Dan Allah Ta'ala memang menggalakkan kita supaya bermuamalah sesama kita, bercampur, berniaga, ya, jual beli dan seumpamanya. Kerana manusia pun tak boleh hidup seorang, ya, dan kita pun tidak ada semua barang yang kita perlukan. Al-insan yahtas ila ma fi yad ghairihi min mata'id dunia. Kata Ibnu Utsaimin, manusia sentiasa memerlukan barang orang lain. Maka sama ada kita mendapatkan secara batil atau mendapatkannya secara, ya, yang dibolehkan, termasuk jual beli, ya. Itu nombor 2. Yang ketiga, larangan-larangan ini tidaklah banyak. Al-muharramat qalilah, tak banyak, 22 saja. Ya. Paling-paling banyak pun kalau kita kumpulkan 30 lebih kurang macam tu je. Ya. Jadi tidak banyak. Dan yang keempat, kalau ia dilarang sekalipun, Islam sentiasa mengadakan solusi, jalan keluar atau alternatif kepada yang tidak dilarang. Ya. Allah Ta'ala larang riba, ada solusinya, kan? Orang tak boleh nak bagi pinjaman lalu mengambil keuntungan daripadanya. Ya. Kullu qardin yajuru naf'an fahuwa haramun li'annahu riba. Itu dah diwartakan dalam syarak. Setiap pinjaman yang ada manfaat kepada si peminjam adalah haram dan dia melibatkan riba. Habis itu macam mana nak buat? Ada jalan keluarnya, ada solusinya. Ya. Ada alternatifnya. Buatlah sistem jual beli seumpama yang dipraktikkan oleh institusi dan perbankan Islam pada hari ini. Batu term tu dia tak pakai pinjaman. Term tu dia tak guna istilah pinjaman. Dia kata pembiayaan. Kan? Awak nak beli kereta, saya tak bagi duit ke awak. Saya beli kereta tu dulu, kemudian saya jual kereta kepada awak secara ansuran. Lah, saya tak tahu pun Ustaz. Lah, awak tak belajar, awak tak tahulah. Kan? Untung dia sama dengan riba juga tu. Payah juga kan nak jawab satu persatu, ya. Untung jual beli lain, untung riba lain, ya. Ada alternatifnya, ada badil, ya. Sebab itu antara ulama yang berstatus dunia seperti Yusuf Al-Qaradawi sejak tahun 80-an lagi telah menyuarakan supaya dunia Islam hendaklah menyediakan alternatif kepada perkara-perkara yang dilarang. Dulu-dulu banking bagi pinjaman haram katanya, riba. Habis itu apa alternatif yang ada? Istilahnya badil. Qaradawi kata mana badil? Lalu dibuatlah suatu sistem yang tidak melibatkan riba. Gunalah sistem jual beli itu, adalah cara-caranya, ya. Alternatif, ya. Islam sentiasa mengadakan alternatif bagi kita. Riba pinjaman tak boleh, ada cara yang dibolehkan, ya. Cuma kita tahu dengan tak tahu saja. Nak invest, bila nak invest kita tak boleh dijanjikan keuntungan yang tetap, malah tak boleh ada jaminan ke atas wang yang kita laburkan. Mesti ada konsep dan prinsip perkongsian antara satu dengan yang lain. Kalau tidak, ia menjadi riba. Tu yang nak buat. Kalau kita tak jamin, siapa nak melabur dengan kita? Sekarang dunia hari ini amat perlu kepada perkembangan dari sudut investment. Dia guna sistem murabahah aksiah. Maksudnya dia menggunakan sistem jual beli. Keuntungan kita dapat tu bukan keuntungan pelaburan, tapi keuntungan jual beli, ya. Walaupun ada isu lah di situ, ya. Ada ulama benarkan, ada ulama tak benarkan. Tapi Malaysia benarkan, ya.
Ada alternatifnya. Benda nak kena bergerak. Macam mana? Betul tak? Kalau tidak, perniagaan dan market investment akan collapse. Jadi mau tidak mau, di atas dasar al-hajah, keperluan yang mendesak, digunakan sistem itu. Ya, sebab itu ketua kita Profesor Dr. Daud Bakar membenarkan murabahah aksi, walaupun sebahagian fatwa di peringkat dunia melarang, ya, tapi dia benar, adalah cara-caranya, ya, nak cerita begitu, ya. Ada badil. Itu kalau riba dalam jual beli, itu kalau riba dalam pinjaman, ya. Riba dalam jual beli, ada tata cara dan jalan keluarnya, dan begitulah yang lain, ya. Kita nak cerita in details banyaklah, ya. Tapi ada alternatifnya. Jadi ada 4 dasar terutama. Larangan mesti ada dalilnya. Larangan kerana ada unsur kezaliman, larangan tidaklah banyak, dan larangan-larangan itu sudah ada alternatif yang lain, ya. Cuma kita nak bertanyalah, ya. Dulu kita insurans tak ada yang Islami, totally conventional, ya. Tapi pada tahun 2008 insurans takaful sudah difatwakan harus secara total, as long as syarikat atau pengendali takaful itu ikut garis panduan yang dikeluarkan oleh Bank Negara under MPS dan tata caranya, boleh lah, ya. Tapi hari ni ada lagi duk kata insurans haram kan, ya. Tahu lah, ya. Kita orang awam ikut fatwa semasa lah, boleh lah, as long as takaful lah, ya. Dan begitulah yang lain, ya. Baik. Sama juga, dulu kredit card tak ada yang Islami, all are conventional, commercial, based on riba. Tapi hari ni dah ada yang Islami. Saya pun pakai kad kredit. Kan? Tapi ambil Islami lah, Bank Islam, Bank Rakyat, ya. RSB, dia guna sistem tawarruk, murabahah, ya. Tak tahu in detail pun tak apa, kita orang awam ni, tapi ambil yang Islam, dia dikawal selia, dan dipastikan ia tidak ada unsur-unsur riba, ya. Jadi guna kad kredit yang Islami, ya. Jangan guna yang konvensional. Baik. Jadi habis 2 lah, ya. Malam ni kita nak masuk yang ketiga. Itulah jual beli berasakan gharar. 8 lah, insya-Allah. Bismillah. Gharar ni saya nak masuk lain kali dah. Saya nak masuk yang keempat tu. Jual beli atas jual beli orang lain. Gharar ni dia panjang sikit. Maybe next time. Okey. Larangan ketiga ialah al-bai'u ala bai'i akhil muslim. Jual beli di atas jual beli orang muslim yang lain dan non muslim juga, ya. Tak boleh lah. Kita dilarang bila orang lain telah melakukan jual beli, kita pergi sailang jual beli berkenaan. Kita dah beli, macam mana orang nak beli yang kita beli? Boleh. Kerana dalam Islam pada asalnya dia ada satu bab yang disebut sebagai babul khiyar, ya. Khiyar ni maksudnya bila kita beli atau bila kita jual, kita boleh meneruskan transaksi atau membatalkannya dengan konsekuensi ataupun situasi-situasi yang tertentu. Ada 6 sekurang-kurangnya. Saya sebut 2 atau 3 saja. Pertama ialah selagi mana kita tidak berpisah antara satu dengan yang lain, ya. Ia disebut sebagai khiyarul majlis. Kita pergi di pasar, kita beli, hak ni pun jual, ya. Sebelum kita berpisah, kita boleh membatalkan jual beli, meneruskan. Okey lah, ya, ni nak membatalkan, kita dah bayar dah, barang dah ambil. After a while, kita tak berpindah lagi, kita tak pergi lagi lah, tak pergi mana-mana lagi kan. Tiba-tiba kata, bang, saya tak nak beli dah bang, saya nak balik dah duit saya. Atas apa-apa alasan sekalipun, dia tak tanya, pasal apa nak batalkan? Ataupun
Kalau dia tak tanya, okey. Kalau dia tanya, pasal apa nak batalkan? Kita tak ada alasan. Boleh tak? Tak apa. Kerana Islam pada asalnya memberi hak kepada kita dan penjual juga untuk membatalkan jual beli. Kita dah beli, sebelum kita berpisah, kita nak batalkan, boleh. Ada peruntukan dalam syarak, dia panggil khiyarul majlis. Dan ini disebut oleh Nabi SAW bukan hanya kepada si pembeli, penjual pun sama. Dia dah jual kat kita. Sebelum kita beredar, mari balik duit barang saya, ambil duit awak. Kita pun tanya, pasal apa? Tak ada, saja aku nak batalkan jual beli aku. Dibenarkan, tidak haram sama sekali dan tidak makruh. Harus. Itu kelonggaran yang diberi oleh syarak. Betapa ada flexibility walaupun akad telah dilakukan. Pada asalnya macam itulah. Dan itu diamalkan sejak zaman dulu. Sebab itu dalam konsep jual beli dia lebih kepada praktikal ataupun amalan klasik. Hari ni agak sukar lah ya. Dan dulu siapa tu? Dr. Ahmad Sufyan, pensyarah muamalat di Mesti Malaya. Malaya ni ada 2 department yang uruskan soal muamalah. Satu Department of Muamalah, satu Department of Economy. Dua-dua ni dia buat study pasal muamalah lah ya. Dia pun ada mengutarakan dalam penulisannya tentang khiyar majlis yang tidak dipraktikkan di peringkat kita. Mungkinlah kerana kesukaran tertentu. Pasal hari ni kita banyak melakukan transaksi dengan menggunakan mesin. Once kita dah cash out, kalau kita nak batalkan, kadang-kadang agak sukar. Nak avoid tu, kena panggil manager mari, ya. Kena buat incident report. Jadi ada banyak masalah di situ dan hampir sudah tidak diamalkan atau sudah tidak diamalkan lagi. Ya. Dan kalau tuan-tuan nak amalkan pun, orang terkejut lah. Pasal apa? Bergaduh lah jadi terbalik pula. Asalnya khiyar, peruntukan diberi oleh syarak untuk nak beri flexibility kepada kita. Betul tak? Tapi akhirnya boleh buat pergaduhan. Pertama kerana sistem itu sendiri yang menyusahkan dan menyukarkan. Yang kedua kerana orang tidak tahu. Ya? Jadi tak apalah. Tapi asalnya boleh. Kita boleh membatalkan jual beli atau meneruskannya selagi mana kita tidak beredar. Okey, aku beli, kau pun jual. Tak beredar lagi kan? Mana masa tu kita boleh batalkan? Tiba-tiba peniaga sebelah kata, peniaga tu masuk, sebelah ada peniaga lagi. Peniaga pun kata kepada penjeli, mu balik lah barang dia, aku jual kat mu. Barang sama, harga murah sikit. Dia pun kata, okey. Dia pun panggil penjual tu, macam ni, ambil lah barang, aku nak cancel. Kalau dulu dia tak tanya dah, sebab dia tahu ada peruntukan itu. Dan ni mungkin dia tanya kan, jadi gaduh lah. Tapi kalau dulu, kalau pembeli nak beli, dia nak batalkan, dia belum lagi beredar, penjual terpaksa menyerahkan hak si pembeli. Ambil balik dia mu, dah mu tak nak lah, suka hati mu lah. Dia pun pergi beli barang sebelah, maka hukumnya haram. Ini dimasukkan jual beli di atas jual beli orang lain. Dan ini biasa berlaku dalam konteks dulu ketika khiyar, masa boleh kita batal tu. Walaupun tempohnya sekejap, ya dah tak lama pun, kau jual, kau beli, belum beredar. Masa tu dia silang masuk, tak boleh. Boleh jadi penjual di sebelah-menyebelah kan. Ya. Dan boleh berlaku juga jika tempoh khiyarnya panjang. Kerana khiyar ni selain daripada ada khiyar majlis, ada lagi khiyar-khiyar yang lain. Famousnya ialah khiyar syarat juga famous. Di mana bila pembeli membeli satu barangan atau penjual menjual satu barangan, mereka bersepakat untuk mereka membatalkan jual beli dalam tempoh-tempoh tertentu. Ini berlaku dalam konsep yang lama. Aku beli barangmu, mu pun jual barang. Okey, berapa lama boleh khiyar ni? 3 hari lah. Okey, 3 hari. Jadi dalam masa 3 hari awak boleh batalkan jual beli. Okey, dia pun bawa balik barang tu di rumah dia. Maybe after 1 or 2 days dia datang balik, aku tak nak lah barang ni, ambil lah balik. Cek tak rosak tak apa, sama macam yang kau jual, jadi dia boleh ambil balik. Jadi khiyar masa tu saja. Ni dia agak panjang jika ia telah dipersetujui antara kedua-dua belah pihak. Itu namanya khiyar syarat. Kita mensyaratkan tempoh-tempoh tertentu. Itu berlaku juga dalam konteks yang lama. Dalam konteks hari ni saya ingat tak diamalkan kot. Jadi bila berlaku tempoh tu, dia dah letak syarat kan. Okey, khiyar berapa lama ni? Seminggu dah. Muka barang besar kan, mana tahu. Dalam masa seminggu tu ada penjual yang lain datang,
Membatalkanlah barang ni, hantar balik kat peniaga, aku jual barang ini kepada kamu dengan harga yang lebih rendah. Ya. Ataupun boleh jadi ia berlaku di pihak penjual, di mana ada pembeli lain datang kepada si penjual, dia cakap pada penjual, mau ambil baliklah barangmu, biar aku beli dengan harga yang lebih tinggi. Kesemua bentuk-bentuk jual beli seumpama ini adalah jual beli yang dilarang. Itulah yang maksud jual beli di atas jual beli orang lain. Mungkinlah konteks hari ini ia jarang berlaku, tapi konteks yang lama ia biasa berlaku. Sebab itu ia dilarang oleh syarak. Dan larangannya berasaskan kepada sabda Rasulullah SAW dalam Sahih Bukhari dan Muslim, di mana kata Nabi, al-muslim akhul muslim, la yahillu li muslim ayyabta' ala bai'i akhihi wa la yakhtub ala khitbati akhihi, atau kama qala. Kata Nabi, muslim adalah saudara sesama muslim. Ia tidak boleh beli di atas belian saudaranya yang lain. Ya. Dan dia tidak boleh meminang pinangan saudaranya yang lain. Jadi Nabi sebut jual beli, kita tak boleh sailang orang lain punya. Dan Nabi pun sebut tunang pun sama, kita tak boleh sailang tunangan orang lain. Member tu dah tunang, dia pun pergi tunang pula, pergi masuk meminang, tak boleh. Ya, haram. Ataupun dia tak adalah masuk meminang, dia pergi kene-kene je. Member tu dah ada tunang, dia tu suka kat kawan ni, dia pun tak boleh lah. Kita tak boleh kacau tunangan orang lain jika pertunangan tersebut telah diterima. Tapi kalau belum diterima lagi, tak apa kan, dia baru cinta-cintun, tak apa, bertunang pun belum lagi, betul tak? Tapi kalau dia dah bertunang, tak boleh lah, melainkan jika pertunangannya itu telah ditolak, ataupun jika si peminang memberi izin kepada lelaki yang lain untuk meminang, ataupun dalam keadaan biasa pertunangan itu masih belum diterima. Ada orang dia berkenan kat fulanah binti fulan, dia pergi pinang kan, tiba-tiba wali dia kata nanti dulu aku fikir dulu. Jadi dalam proses tu boleh lah. Kerana kalau kita lihat masa Rasulullah SAW pun ada perempuan yang dipinang, tapi Nabi mencadangkan dia supaya berkahwin dengan orang lain. Ya, nama perempuan tu Fatimah bintu Qais, seumpama diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ada dua orang pinang dia sekaligus, ada berlaku tuan. Ya, jadi kalau anak kita 2-3 orang masuk pinang tu tak apa kan. Masuk yang kali pertama kita balik belum lagi bagi kata putus, masuk yang kedua lagi tak apa. Ya. Ini yang berlaku kepada Fatimah bintu Qais, di mana ada 2 orang pinang dia, satu Muawiyah, ya, satu Abu Jahmin ataupun Abu Jaham. Jadi dia pun pening juga ya nak buat putusan macam mana ya. Dua-dua ni sahabat Nabi, orang hebat tu, tapi hebat-hebat pun manusia kan, ada kekurangannya. Dia pun pergilah minta nasihat dengan Nabi. Ya, Nabi pun cakap pada dia, amma Muawiyah fasa'lukun la malalahu. Aku nampak Muawiyah ni miskin, dia tidak ada harta. Susahlah kau nanti kahwin orang miskin. Saya tambah tu. Tu Nabi tak cakap. Nabi cuma cakap Muawiyah ni miskin, dia tidak ada harta. Wa amma Abu Jahmin la yadha atiqihi wa amma Abu Jahmin lam yadha asa'an atiqihi. Adapun Abu Jahmin pula, dia sering bermusafir, berjalan aja kerjanya. Mungkin dia bisnes kat luar ke macam mana, tapi dia tidak meletakkan tongkatnya daripada bahunya. Maksud dia sentiasa bermusafir, outstation macam. Betul tak? Susah juga tu. Jadi isteri tapi suami tak ada. Betul tak? Ya? Kita ada kawan yang kerja perkapalan, ya? Isteri tinggal 6 bulan sekali balik, kesian juga tuan ya. Jadi Nabi pun cadang kepadanya, inkihi Usamah, kamu kahwinlah dengan Usamah. Usamah ni dia tak miskin, ya, orang ada harta juga, dan dia pun tidaklah sering bermusafir seperti Abu Jaham. Jadi Nabi walaupun telah dipinang oleh 2 orang, tapi Nabi menyarankannya supaya berkahwin dengan orang lain. Dia benarkanlah, ya. Tapi nak cerita, jual beli di atas jual beli orang lain dilarang, seumpama kita meminang di atas pinangan orang lain, ya.
Dan dikiaskan seluruh hal ehwal muamalah di atas larangan berkenaan. Walaupun larangan ni hanya dalam konteks jual beli, tapi jual beli ni bila dilarang, dia merangkumi transaksi yang lain. Kita tak boleh sailang orang lain, ya. Dan sebenarnya sailang ni tak tahulah bahasa Melayu panggil apa. Saya cakap sailang. Bahasa Melayu panggil apa? Kan? Ada soalan tak? Ada soalan boleh tanya. Bismillah. Ada yang tanya apa-apa? Sekarang ni, sampai sekarang ni ada deposit kan? Ada apa? Bayar macam deposit. Deposit. Kenapa? Yang guna-guna kan ada tanah deposit. Deposit apa tu? Deposit ni ada banyak macam. Deposit macam mana ya? Deposit apa ni? Yang bertunang tu dia ada angkat cincin. Oh, kenapa? Ada deposit, bertunang ada deposit ya? Tak dengar pula. Deposit macam mana tu? Bertunang dia hantar apa? Cincin. Cincin bertunang. Bertunang ni sebenarnya dia dalam Islam dia tak ada letak syarat apa-apa. Tak jadi syarat kita kena bagi apa-apa. Cincin, bagi apa yang atas-atas benda tu, saya pun tak tahulah. Walaupun saya pun jurucakap orang bertunang juga. Last month member bertunang anak dia, saya jadi jurucakap. Pergi-pergi sebelah surau saya mengajar pula tu. Lala jurucakap sana pun orang surau juga. Nyembang-nyembang je lah. Untunglah dia. Tidak usah juga. Adalah 2-3 kali saya jadi jurucakap. Tapi saya tak tahu menaruh sangat pun. Orang minta tolong kan. Patut orang muda tak layak. Saya cadang lah orang tua kan. Tapi tak tahulah. Member rapat je. Kalau orang lain saya tak sanggup. Ini pasal member rapat sangat. Minta tolong jadi jurucakap. Pergilah juga kan. Pening juga. Pernah jadi jurucakap orang tunang, nikah. Orang ni tak pernah. Okey lah, orang tua, orang berumur lah maksudnya. Okey lah kan. Saya pernah dulu jadi jurucakap bertunang lah di dekat-dekat Tanjung Malik tu. Ada pernah berlaku sakit kepala juga tuan. Mula bincang ni, jurucakap sana ustaz. Saya pun ustaz. Okey lah. Ustaz jumpa ustaz, ngam kan. Tiba-tiba bapak saudara dia mari. Tanya itu, tanya ini. Dah saya serah kat bapak dia. Jawab. Pening ya. Kan? Sampai cincin pun nak minta resit. Nanya tuan. Orang ni macam-macam perangai. Takut cincin palsu ke apa pun. Kan? Tapi kita pun mudah lah. Ya, jangan nak tanya benda pelik-pelik. Nak usah. Ya. Tapi tak ada syarat apa-apa. Bila bertunang, sekadar kita memberitahu wali untuk kita nak kahwin dengan anak dia. Itu saja tunang ni. Tunang-tunang ni sebenarnya dia bukan satu ritual, satu majlis atau seremoni yang rasmi. Bukan. Tunang ni saya berkenalkan anak haji. Haji ada anak perempuan. Saya berkenan, saya pergi cakap haji, saya berkenal lah anak haji ni. Saya rasa nak kahwin dengan dia lah. Haji pun kata, boleh. Tunang dah tu. As simple as that. Ya. Tapi sebab orang Melayu ni, sebab dia more on formality, dia suka benda yang melibatkan formal dan protokol. Bukan hanya dalam isu-isu kemasyarakatan, isu akademik pun tuan-tuan yang berlaku di universiti apa semua, kita more on protokol. Ya. Saya belajar master, belajar PhD kan. Formality tu kena jaga nombor satu. Ya. Isi kandungan tu penting juga, tapi waktu nombor satu. Kalau kita nak tarik kan, atas berapa ukuran dia, kanan kiri berapa ukuran dia, font berapa nak guna. Pening kepala. Bila kita present, ada pencatat masa lagi, ya, ada macam-macam lah, external examiner, internal examiner. Luar negara tak ada semua benda macam tu. Luar negara dia nak tengok isi penting kau kat dalam je, apa yang kau bawa, apa yang kau buat. Orang remeh-temeh ni dia tak kisah. Kita sebab formal, kita formality kuat. Kalau VIP datang nak duduk kat mana tu, ada tempat-tempat dia tu, ada subjek khas nak belajar tentang formality majlis ni kan. Jadi itu formality kita je. Adat lah, adat ya? Nak bagi cincin, nak bagi barang, ya, tak perlu. Atau bagi cincin ada kan, Nabi suruh sahabat dia bagi cincin kan, ada. Tapi itu kes pernikahan sebagai mahar. Ada sahabat ni dia nak kahwin, cerita dia perempuan tu nak
kahwin dengan Nabi, dia offer diri dia kat Nabi, kahwin dengan aku. Nabi kata aku ni isteri dah ramai, aku tak perlu sekarang ni. Kalau nak kahwin dengan sahabat aku ni. Ataupun sahabat tu sendiri kata, wahai Rasulullah, kahwinkanlah aku dengan dia. Nabi kata, apa yang kau ada? Aku tak ada apa, aku miskin. Nabi pun kata, iltamis walau khatam min hadid, kamu pergi cari sebentuk cincin walaupun daripada besi. Hadis Bukhari Muslim bila kita belajar tentang pernikahan. Itu mahar. Kerana mahar ni wajib diberikan walaupun tidak disebutkan. Tapi tapi pertunangan dia tak ada mahar. As simple as kita bagi tahu wali kita nak tunang ataupun kita nak kahwin dengan anak dia setuju, tunanglah tu. Sampai kepada majlis pernikahan yang sebenar, dah dikira bertunang. Tapi kita orang Melayu ni nak bagi itu bagi ni, itu tak ada apa-apa pun, tak bagi pun tak apa kan. Ya, tapi ada custom ya. Boleh je bagi cincin, bagi hadiah-hadiah semua atas apa dia panggil tu? Atas barang-barang itu dia panggil apa? Bukan hantaran. Tak, benda tu yang letak hadiah tu dia panggil apa? Ya? Yalah, benda yang letak-letak tu dia panggil apa? Orang kata panggil atapa. Orang sini saya tak tahu. Ya. Jadi boleh je, tak ada apa masalah pun ya. Tapi dia tak ada syarat lah. Bismillah. Saya tak ada bertunang juga, tapi pagi bertunang, tengah hari dah kahwin. Saya macam Siti Nurhaliza dengan Datuk K lah, pagi bertunang, tengah hari kahwin. Apa nak tunang lama-lama ya tak? Ya tak? Duit tak apa nak ada, tunang, nikah terus. Few months after that ada duit baru buat jamuan. Itu saya punya style. Saya cakap tu terang, saya nak kahwin duit tak ada. Mak betul saya kata kalau macam tu je nikah dulu. Nikah lah. Tapi kecoh kat kampung tu nikah macam tu. Pasal apa anak dia nikah? Segera orang kita kan. Betul tak? Kalau tunang 6 bulan, setahun, apa-apa kan? Orang bagi tahu dia nak kat anak kita, terus kahwin kan. Oh, tak ada duit tu. Kita ada duit, kita tolonglah dia kan. Tapi saya seriously, saya kahwin memang duit tak apa ada, dan saya terus kahwin ya, saya kahwin bulan 1, saya kenduri bulan 5, 5 month after that baru saya buat jamuan. Pasal kita pulang lah kan. Tengoklah macam mana. Adat tu bagus, tapi kadang-kadang yang tak bagus hari ni, sorry to say lah, dah tunang bawa hulu gilir pergi makan begitu begini, tak bagus lah. Orang tua kita nak tengok juga. Kita sendirilah ada anak perempuan kan, kadang kita yang buat benda tu. Jadi jangan lama-lamakan pertunangan, dan jangan biarkan anak kita yang bertunang dibawa keluar oleh tunangannya. Tak boleh ya. Jadi kena jagalah benda-benda macam tu tuan ya. Ada soalan lagi tak? Jadi yang Haji sebut tu, itu tak ada apa-apa lah, itu adat kita je. Boleh diteruskan, tak ada masalah ya, cuma tak ada syarat lah. Ikut kemampuan lah ya. Ada soalan nak tanya apa lagi? Dah azan dah tu? Tak azan kena berhenti dah. Ada soalan tak? Tak ada soalan? Kalau tak ada kita stop lah. Berapa minit? 40 boleh berhenti dah ya. Tak apalah, jadi kita stop takat itu saja. Next kuliah nanti kita masuk jual beli gharar. Itulah ketidakpastian ataupun ketidakketahuan dalam aktiviti muamalah. Ia ada satu larangan yang besar dalam agama sebenarnya ya? Dan selagi mana ia tidak melibatkan gharar, kebiasaannya ia adalah dibenarkan. Cuma adalah lagi larangan-larangan yang lain. InsyaAllah ta'ala kita discuss pada next kuliah. Dan saya rasa saya stop kat tu kot. Pasal nak masuk gharar ni panjang juga ya. Dan kalau ada soalan-soalan yang lain boleh tanya in personal lah dan boleh azan, lepas tu kita sembahyang sunat, lepas tu kita baru qomat ya. Tak payah qomat tu lah, pasal masa ada